Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, kita sambung belajar untuk matematik KSSM tingkatan 3. Kali ini kita belajar bab yang kedua iaitu bentuk piawai, bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama ini, kita akan belajar tentang bentuk piawai iaitu yang berkaitan dengan menerangkan maksud angka bererti dan seterusnya menentukan bilangan angka bererti suatu nombor. Yang kedua, membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Dalam kehidupan seharian, kita biasa membuat anggaran bagi suatu ukuran. Anggaran bagi suatu ukuran boleh dibuat dengan menggunakan penghampiran. Jadi, darjah penghampiran ini merupakan suatu ukuran kepada nilai sebenar yang menunjukkan tahap ketepatan atau kejituan ukuran tersebut. Ini bermaksud jika kita buat penghampiran, bilangan tempat perpuluhan yang lebih besar, nilai ketepatannya ataupun darjah kejituannya adalah lebih tinggi. Jadi kita akan pelajari apakah yang dimaksudkan dengan angka bererti dan bilangan angka bererti yang berkait rapat dengan anggaran ataupun penghampiran. Kita pelajari dahulu cara menentukan bilangan angka bererti. Untuk menentukan bilangan angka bererti, kita fahami dahulu konsep yang terlibat. Yang pertama, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Bermaksud, nilai 1, digit 1, 2 sampailah 9, semua digit ini dikira sebagai bererti. Yang membezakan cuma adalah yang berkaitan dengan sifar. Yang berkaitan dengan sifar ini ada yang dikatakan sebagai bererti, ada yang tidak bererti. Bergantung kepada kedudukannya. Jadi kita lihat nota yang berikutnya. Digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Jadi sifar ini kedudukannya berada di antara digit bukan sifar. Contohnya sifar di tengah-tengah, sebelah kirinya bukan sifar. Contoh 2, sebelah kanannya bukan sifar. Okey, contohnya 3. Jadi sifar yang di tengah-tengah ini dikira sebagai bererti. Yang ketiga, digit sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Jadi ini bermaksud contoh 2, 3, 0, 0, 0. Jadi sifar ini yang di belakang di bahagian akhir ini ada yang bererti, ada yang tidak bererti bergantung kepada tahap kejituan. Contohnya kepada puluh yang hampir, ratus yang hampir, ribu yang hampir. Jadi bilangan angka bererti adalah berbeza-beza mengikut tahap kejituan tadi. Okey, yang keempat, digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan ialah angka bererti kerana menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Okey, contoh nombor perpuluhan 2.300. Jadi, sifar yang di hujung ini dikira sebagai bererti bagi suatu nombor perpuluhan. Kerana di sini semakin banyak nilai tempat perpuluhan ataupun nilai sifar, contohnya nilai sifar di sini 2 ataupun di sini ada 3. Okey, 3 tempat perpuluhan, 4 tempat perpuluhan. Semakin banyak nilai tempat ataupun nilai sifar di belakang ini, semakin tinggi tahap kejituan nombor perpuluhan tersebut. Sebab itulah kedudukan sifar di belakang ini dikira sebagai angka bererti. Yang seterusnya, digit sifar sebelum digit bukan sifar, yang pertama bukan angka bererti. Okey, contoh macam ni. Kalau melibatkan nombor integer 0023. Sifar di depan ini tidak bererti ataupun bukan angka bererti. Begitu juga yang melibatkan nombor perpuluhan, contohnya 0.000023. Okey, sifar yang di depan ini iaitu sifar sebelum digit bukan sifar
dikira sebagai bukan angka bererti. Jadi daripada konsep inilah kita akan menentukan berapakah bilangan angka bererti. Jadi yang membezakan di sini ialah kita lihat yang berkaitan dengan nombor perpuluhan. Jadi nombor perpuluhan contohnya di sini 0.00501400. Ada 3 jenis sifar di sini. Yang pertama ialah sifar di depan iaitu sifar sebelum digit bukan sifar. Ini adalah tidak bererti. Yang berikutnya ialah sifar di tengah-tengah di antara digit bukan sifar. Ini adalah bererti. Sifar di belakang pula oleh kerana ia merupakan nombor perpuluhan. Bagi nombor perpuluhan, sifar di belakang ini dikira sebagai bererti. Jadi dalam kes ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 angka bererti. Untuk integer pula, semua digit bukan sifar, dikira sebagai bererti. Sifar pula untuk yang di belakang ini, yang berada di tengah-tengah ini, dikira sebagai bererti. Cuma yang berada di belakang ini ada yang bererti, ada yang tidak bererti, bergantung kepada tahap kejituan. Kita tengok ada soalan. Sekarang kita lihat contoh soalan. Contoh yang pertama ini. Tentukan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Jadi untuk soalan A, oleh kerana digit yang terlibat ini tiada yang sifar. Bermaksud semuanya bukan sifar. Jadi semua digit ini dikira sebagai angka bererti. Jadi kita bilang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit bermaksud 4 angka bererti. Jadi untuk B, digit bukan sifar bererti digit sifar di tengah-tengah. Di tengah-tengah dikira sebagai bererti. Jadi semua ada 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti. Untuk C pula, sifar di tengah-tengah dikira sebagai bererti. Yang lain bukan sifar juga dikira sebagai bererti. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti. 4 angka bererti. D pula ada sifar di hujung. Sifar di hujung ini oleh kerana tidak dinyatakan nilai ketepatannya kepada penghampiran kepada apa yang terhampir, jadi kita anggap ia adalah sebagai bererti. Jadi 1, 5, 0, 0 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka bererti. Untuk E pula, kita lihat sifar yang di depan ini, sifar sebelum bukan sifar, ini tidak bererti. Yang lain 1, 2 sifar di tengah dikira sebagai bererti. Dan bukan sifar juga dikira sebagai bererti. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 angka bererti. Untuk F, sifar di depan tidak bererti. Sifar di tengah adalah bererti. Jadi ada 1, 2, 3. 3 angka bererti. G, sifar di tengah dikira sebagai bererti. Jadi digitnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 digit bermaksud 5 angka bererti. Dan untuk H pula, sifar di hujung untuk nombor perpuluhan dikira sebagai bererti. Jadi bilangan angka berertinya, bilangan digitnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bermaksud untuk H adalah 5 angka bererti. Seterusnya, kita buat latihan uji minda 2.1a dari buku teks. Untuk nombor 1, nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Jadi, cikgu akan tunjukkan B. B di sini. Ini adalah integer. Sifar yang terlibat ini berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah bermaksud di antara digit bukan sifar, jadi dikira sebagai bererti. Jadi, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit bermaksud 5 angka bererti. Angka bererti itu kita boleh ringkaskan dengan guna perkataan A titik B. Okey, yang berikutnya ialah soalan C. Soalan C di sini, nombor integer, sifar yang terlibat berada di tengah dan di hujung. Jadi yang di tengah ini tentulah dikira sebagai bererti. Di hujung ini oleh kerana dalam kes ini tidak dinyatakan penghampiran kepada ke 10 yang hampir atau peratus yang hampir tidak dinyatakan. Jadi kita anggap dia sebagai bererti. Jadi keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 angka bererti. Dan soalan F, ini melibatkan nombor perpuluhan. Sifarnya berada di tengah dan di hujung. Yang berada di tengah untuk nombor perpuluhan dikira sebagai bererti. Begitu juga sifar yang berada di hujung dikira sebagai bererti. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka bererti.
Dan akhir sekali untuk G melibatkan nombor perpuluhan, sifar di depan ini sebelum digit bukan sifar ini adalah tidak bererti. Jadi sifar di belakang untuk nombor perpuluhan dikira sebagai bererti. Jadi keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4. Jawapannya ialah 4 angka bererti. Seterusnya kita belajar bagaimana caranya membenarkan satu nombor kepada bilangan angka bererti yang dikehendaki. Okay, contoh soalan, benarkan setiap nombor yang berikut kepada dua angka bererti. Jadi untuk soalan A ini, 64, 63, 479. Jadi untuk dibundarkan kepada dua angka bererti, kita akan gariskan dahulu dua digit yang pertama dari depan. Okay, 1, 2. Kita nak dua ini sahaja. Jadi digit yang sebelah kanan, kita lihat adakah nilainya 5 atau ke atas. Jadi kalau 5 ke atas, 5, 6, 7 dan seterusnya, kita perlu tambah 1. Jadi kalau di bawah 5 bermaksud di bawah 5 sama ada sifar 1 sampailah 4 tak perlu tambah. Di dalam kes ini 4 tak perlu tambah. Jadi kita tuliskan kembali 2 digit di depan, 6, 3. Gantikan tempat digit ini dengan sifar. 3 digit ini kita gantikan dengan sifar. Jadi inilah jawapan untuk dua angka bererti. Ini dah ada contoh sifar dan di belakang ini tidak dikira sebagai angka bererti. Untuk B juga sama, kita gariskan 2 digit di depan. Kemudian lihat digit sebelah kanan. Oleh kerana lebih daripada 5, kita perlu tambahkan 1. Jadi 24 tambah 1, 25. 2 digit di belakang gantikan dengan sifar. Okey, ini untuk B. Manakala untuk C pula, sama juga. Kita untuk dua angka bererti, gariskan 2 yang di depan. Digit belah kanan, 5. Jadi kita perlu tambah 1. Jadi 69 ditambahkan dengan 1 akan dapat 70. Jadi dua digit tu yang di depan itu ialah 70. Dan kita gantikan kedudukan dua digit belakang itu dengan 00. Jadi ini bermaksud dua angka bererti. Inilah dia contoh di mana sifar di belakang ada yang bererti. Ini bererti dua di belakang ini tidak bererti. Contoh berikutnya melibatkan nombor perpuluhan. Diberi soalan 68.79 bundarkan kepada 3 angka bererti. Jadi kita gariskan 3 digit sebelah kanan ini lebih daripada 5 perlu tambahkan dengan 1. Jadi akan dapat 68.7 tambah 1, 8. Jadi untuk kes nombor perpuluhan, kita tidak perlu menggantikan digit yang dibuang ini dengan sifar. Kerana jika kita letakkan sifar, dia akan jadi 4 angka bererti. Jadi untuk jadikan 3 angka bererti cukup tulis 68.8 sahaja. Ini adalah 3 angka bererti. Untuk B pula 68.79 untuk menjadikan satu angka bererti kita gariskan 1 sahaja digit belah kanan lebih daripada 5 jadi perlu tambah 1. Jadi tambah 1 akan dapat 6 tambah 1 7. Dalam kes ini, kita tidak boleh tinggalkan 7 sahaja. Tempat 8 ini gantikan dengan kosong. Okay, akan dapat 68 penghampirannya ialah 70. Di mana kosong ini tidak bererti, 7 adalah bererti. Jadi untuk kedudukan yang lain tidak perlu letakkan tanda kosong-kosong kerana akan berubah bilangan angka bererti. Dalam kes ini, 70 ini ialah satu angka bererti. Contoh yang berikutnya, okay, diberi nombor ini 0.008025. Okay, untuk menggunakan kepada 3 angka bererti, oleh kerana sifar di depan ini tidak bererti, jadi kita jangan kira dahulu. Bermula dengan 8, gariskan 3 digit ini. 1, 2, 3. Kemudian lihat digit yang di sebelah kanan ini, oleh kerana 5, kita perlu tambahkan dengan 1. Jadi, yang di depan ini salin sahaja 00803. Jadi ini ialah 3 angka bererti. Jadi untuk menjadikannya kepada 2 angka bererti, cara yang sama. Di sini 2 digit ini kita gariskan. Yang sebelah kanan ini kurang daripada 5 jadi tak perlu tambah. Jadi bila tak perlu tambah, salin sahaja 0.0080. Jadi ini ialah 2 angka bererti. Kita lihat soalan latihan uji minda 2.1b.
Lengkapkan jadual berikut dengan membundarkan setiap nombor berikut betul kepada angka bererti yang dikehendaki. Okay, sebagai contoh, soalan C. Okay, bundarkan soalan ini kepada 3 angka bererti. Ya, 3 angka bererti maksud kita gariskan 3 digit yang pertama. Digit sebelah kanan ini lihat adakah lebih daripada 5. 7 lebih daripada 5 maksud kena tambah 1. Untuk tambah 1 akan dapat 30. 5 tambah 1, 6. Jadi untuk tempat perpuluhan ini kita tidak perlu meletakkan perpuluhan kosong-kosong. Kalau kita letakkan perpuluhan kosong-kosong akan jadi 5 angka bererti. Jadi 306 perpuluhan kosong-kosong ini 3 dengan 306 nilainya adalah sama. Jadi nilainya adalah sama. Ini bermaksud 3 angka bererti. Yang di atas ini ialah 5 angka bererti. Jadi kita hanya tuliskan 306 sahaja. Jadi untuk 2 angka bererti pula, gariskan 2 sahaja. Digit sebelah kanan ini 5. Jadi perlu tambah 1. Jadi akan dapat 3 kosong tambah 1, 1. Jadi tempat 5 ini ialah 2 angka bererti. Tempat 5 gantikan dengan kosong. Supaya 305 dengan 310. 100 dengan 100. Kalau kita tak letakkan kosong di belakang akan jadi 10. Jadi maksud 310. Ini ialah 2 angka bererti. Untuk satu angka bererti pula kita gariskan satu sahaja. Gariskan satu sahaja, digit sebelah kanannya ialah kosong, jadi tak perlu tambah. Ini kita tulis saja 3. Tak boleh tinggalkan 3 sahaja, ini jauh daripada yang asal 300. Kalau kita letak 3 sahaja, sah. Jadi kita mesti ratuskan juga. Mesti nilainya adalah nilai ratus. Jadi letakkan kedudukan 2 itu kosong, kosong. Jadi 300. Ini merupakan satu angka bererti. Untuk soalan D, 3 angka bererti gariskan 3. Digit sebelah kanan 8. Jadi perlu tambah 1. Jadi 20 perpuluhan 6 tambah 1, 7. Ini jangan letakkan kosong di belakang. Ini adalah 3 angka bererti. Untuk 2 angka bererti gariskan 2. 6 perlu tambah 1. Jadi 21 sahaja. Tak perlu letakkan perpuluhan. Okey, ini ialah 2 angka bererti. Untuk satu angka bererti, kita gariskan satu sahaja. Digit sifar ini tak perlu tambah. Jadi 2. 2 mesti letak. Yang sifar mesti letak supaya ianya adalah juga 10. Kan? Nilai 10. Asalnya 10. Jawapan juga walaupun angka bererti juga 10. Okay? Letakkan 2 kosong. Untuk soalan E, 3 angka bererti gariskan. Akan dapat 8.59. Oleh kerana 5 perlu tambah 1. Tambah 1 di sini. 9 tambah 1, 10. 5 tambah 1, 6.8. Jadi ini ialah 8.60 untuk 3 angka bererti. Jadi untuk 2 angka bererti gariskan 2. 9 ini lebih daripada 5 tambahkan 1. Ini ialah 8.5 tambah 1, 6. Untuk satu angka bererti gariskan satu sahaja. 5 di sebelah kanan, digit belah kanan. Jadi kita perlu tambahkan 1. Dia akan dapat 9. Okey, soalan F. 3 angka bererti. Oleh kerana di sini 5.9 ini cuma 2 angka bererti saja. Jadi untuk menjadikannya 3 angka bererti, kita letakkan 5.90. Ini ialah 2 angka bererti. Untuk menjadikannya, ini ialah 3 angka bererti. Jadi untuk menjadikannya 2 angka bererti, kekalkan 5.9. Untuk menjadikannya satu angka bererti pula, kita gariskan satu digit sahaja. Jadi 9 sebelah kanan perlu tambah 1. Jadi 5 tambah 1, 6. Okay, dalam kes ini hanya perlu tulis 6 sahaja, tak perlu letak perpuluhan. Ini bermaksud satu angka bererti. Okay, soalan yang terakhir, cikgu tunjukkan I. I ini 3 angka bererti. Oleh kerana sifar di depan ini tidak dikira sebagai angka bererti, jadi jangan kira dahulu, mulakan daripada 5, 7, 0. Ini ialah 3, kita gariskan 3 digit di depan. Digit 9 ini lebih daripada 5, jadi perlu tambah 1. Ditambah 1 akan dapat, yang di depan ini saling semula. 0.0005, 7, 0 tambah 1, 1. Okay, ini ialah 3 angka bererti. Untuk 2 angka bererti, kita gariskan 2. Gariskan 2, digit sebelah kanan ni sifar, dia tak perlu tambah. Disalin sahaja. 0.0057. Satu angka bererti pula, gariskan 1 sahaja.
7 belah kanan ini perlu ditambahkan 1. Di depan disalin 0.00. 5 tadi kita tambahkan 1 jadi 6. Jadi ini ialah satu angka bererti. Latihan yang terakhir, hitung serta operasi berikut. Nyatakan jawapan betul kepada angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. Jadi cikgu mulakan dengan soalan A. Ini kita boleh gunakan kalkulator untuk mencari nilai. 2.57 didarabkan dengan 4.5 tambahkan dengan 0.45. Sama dengan, kita akan dapat untuk soalan A ini menggunakan kalkulator akan dapat 12.015. Jadi ini ialah 5 angka bererti. Jadi untuk membenarkan kepada 4 angka bererti, kita gariskan 4 sahaja. Titik sebelah kanan ini lebih dari 5, jadi masuk pada tambah 1. Jadi jawapannya ialah 12.0 1 tambah 1, 2. Jadi ini ialah 4 angka bererti. Okay, soalan C. C kita gunakan kalkulator cara yang sama. 14.23 tolakkan dengan 2.6 darab 1.5. Okay, sama dengan kita akan dapat 11.11. 11.11. 11.11. Ini ialah 4 angka bererti. Jadi untuk menjadikan 3 angka bererti, gariskan 3. Di sebelah kanan, 1 bermaksud tak perlu tambah. Jadi jawapannya ialah 11.1. Ini ialah 3 angka bererti. Soalan E pula. Soalan E ini cara yang sama kita gunakan kalkulator. 7.63 darab 0.5 bahagi 4.2 kemudian tambah 5.7. Okay, sama dengan kita akan dapat jawapannya ialah 6.6083. Oleh kerana soalan minta 3 angka bererti, jadi kita baca dahulu lebih daripada 3 angka bererti. Jadi kita baca dahulu, kemudian gariskan 3 di depan. Bersamaan dengan 6.6, 0, digit sebelah kanan ni 8, lebih daripada 5. Jadi kita perlu tambahkan 1. Jadi 6.61 untuk 3 angka bererti. Manakala soalan G pula, cara yang sama gunakan kalkulator. 15.62 tolak 1.72 darab 0.2 tambah 6.3 sama dengan. Okay, jawapannya ialah 21.576. Jadi ini ialah 5 angka bererti. Jadi untuk menjadikan 1 angka bererti, ambil 1 sahaja di sini, 2. 2, jadi digit 1 ni gantikan dengan sifar. Jadi ini ialah 1 angka bererti. Jadi itulah jawapan untuk soalan latihan nombor 2. Alhamdulillah selesai video siri pertama untuk bab yang kedua. Jumpa lagi dalam video bahagian yang kedua. Teruskan menyokong cikgu. Jangan lupa like dan subscribe.